Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah bertemu lagi sekali kita dalam video kali ini untuk pelajaran Al-Quran tahun 5. Jadi insya-Allah hari ini kita akan belajar tajuk intisari dan pengajaran ayat muka surat 11. Baik, intisari dan pengajaran ayat muka surat 11 merujuk kepada ayat 1 hingga 3 surah Al-Isra. Contoh bacaan ayat 1 hingga 3 surah Al-Isra Ustaz dah buatkan ataupun Ustaz dah bacakan untuk anak-anak dalam video yang sebelum ni. Jadi hari ini kita akan cuba tengok dan lihat apakah intisari dan pengajaran daripada ayat 1 hingga 3 surah Al-Isra. Baik anak-anak, apakah maksud intisari? Intisari itu maksudnya ialah isi-isi penting yang ada dalam ayat 1 hingga 3. Isi-isi penting yang kita nak ambil perhatian. Baik, seterusnya ialah pengajaran. Pengajaran pula, selepas kita kenal pasti apakah isi penting yang ada dalam ayat ni, kita akan ambil pengajaran ataupun kita akan ambil iktibar sebagai panduan daripada isi penting yang ada untuk kita jadikan panduan dan juga sebagai rujukan untuk kita dalam kehidupan, insya-Allah. Mari sama-sama kita tengok apakah intisari dan pengajaran ayat daripada surah Al-Isra ayat 1 hingga 3. Baik anak-anak, dalam slide seterusnya inilah dia intisari ayat. Baik, yang pertama, dalil kepada peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik, kalau kita perhatikan ayat pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itulah dia dalil bukti yang menunjukkan peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW adalah satu perkara yang benar dan dinukilkan, dinyatakan kebenaran tersebut di dalam Al-Quran. Jadi anak-anak, kita sebagai orang Islam wajib kepada kita mempercayai dan meyakini peristiwa Isra Mi'raj yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau anak-anak masih ingat ataupun review balik peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa tersebut adalah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya daripada Masjidil Aqsa tu ke Sidratul Muntaha. Perkara tu berlaku dalam masa satu malam. Jadi kalau fikir secara logik, secara manusia biasa, benda tu mustahil. Tapi di situlah Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha berkuasa, di mana Allah Ta'ala mampu memperjalankan, menggerakkan Nabi Muhammad SAW daripada satu tempat ke satu tempat yang jauh dalam masa yang singkat. Kalau anak-anak masih ingat peristiwa Isra dan Mi'raj tu, Nabi Muhammad digerakkan dengan satu kenderaan yang dipanggil Buraq, iaitu seekor binatang yang mempunyai sayap, yang mempunyai kelajuan seperti kilat. Jadi disitulah tanda-tanda
yang Allah Ta'ala ingin memperlihatkan kepada Nabi Muhammad seterusnya untuk dijadikan bukti dan sebagai orang kata apa, panduan kita umat manusia untuk meyakini betapa hebat dan betapa berkuasanya Allah Ta'ala dalam melaksanakan sesuatu perkara yang mustahil kita manusia biasa untuk melakukannya. Baik, yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah tempat bermohon segala pertolongan. Kalau tengok intisari ayat yang ketiga ni merujuk kepada ayat alla tattakhidhu min duni wakila, dan janganlah kamu menjadikan selain daripada Allah wakil ataupun Tuhan ataupun tempat bermohon. Jadi di situlah Allah menerangkan ataupun di situlah Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita sebagai hamba untuk menjadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah tempat untuk kita bermohon segala pertolongan sebagai hamba, segala hajat, segala pertolongan, segala cita-cita. Janganlah kita sombong untuk bermohon dengan Allah Ta'ala. Kita sebagai pelajar, anak-anak sebagai pelajar, jangan lupa untuk belajar, minta, mohon dengan Allah Ta'ala untuk berjaya dalam hidup, berjaya dalam pelajaran, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Baik, untuk slide yang seterusnya ialah pengajaran ayat. Kita dah dengar tadi 3 intisari ayat daripada surah Al-Isra ayat 1 hingga 3. Sekarang daripada isi penting, 3 isi penting tadi, inilah dia pengajaran ayat yang boleh kita ambil. Yang pertama, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tempat bermohon pertolongan. Jangan minta tolong dengan benda lain. Mintalah pertolongan dengan Allah, kerana Allah Ta'ala itu sentiasa menunggu hamba-hambanya bermohon dan minta bantuan daripadanya. Minta, jangan tak minta. Allah Ta'ala itu maha kaya. Allah Ta'ala itu maha pemurah. Kalau lagi banyak kita minta dengan Allah Ta'ala, lagi Allah Ta'ala suka. Okey? Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mendengar, lagi maha melihat semua perkara. Tengok, Allah Ta'ala maha mendengar. Kita sebagai hamba, jangan rasa sombong, jangan rasa belagak nak minta. Minta, sebagai hamba kita kena minta dengan penuh pengharapan. Kerana Allah Ta'ala itu maha mendengar. Dalam apa keadaan pun mintalah, mohonlah dengan Allah Ta'ala. Dan juga kita kena yakin yang Allah Ta'ala maha melihat semua perkara. Jadi sebagai orang Islam, apabila kita yakin dan kita beriman yang Allah Ta'ala itu maha melihat semua perkara, kita akan jadi hamba yang sentiasa taat kepada perintah Allah. Walaupun kita duduk bersendirian, kita tak akan melakukan perkara-perkara yang salah di sisi syarak, salah di sisi agama. Dan kita akan melaksanakan segala perintah Allah walaupun kita duduk sorang-sorang. Contoh, macam melaksanakan ibadah solat. Kalau kita anak-anak di rumah, bila ibu dengan ayah suruh solat, baru kita solat. Tiba-tiba bila ibu dengan ayah tak ada, kita tak solat. Kenapa? Sebab kita solat kerana ibu dengan ayah, bukan kerana Allah. Tapi kalau kita yakin Allah Ta'ala itu maha melihat, tak kiralah masa ibu dengan ayah ada ke, masa kita sorang-sorang ke, sebagai hamba yang baik, kita akan melaksanakan ibadah solat tadi sebab kita tahu Allah Ta'ala maha melihat semua perkara. Sama juga dengan maha mendengar. Jadi kita tak akan bercakap perkara-perkara yang tak baik kerana kita tahu Allah Ta'ala mendengar segala percakapan kita. Jadi kita akan bercakap perkara-perkara yang baik supaya kita menjadi hamba yang beriman dan hamba yang taat. Jadi itu sajalah pengajaran kita pada hari ini, iaitu intisari ayat dan pengajaran ayat.
Jadi Ustaz nak anak-anak semua salin intisari dan pengajaran ayat ni dalam buku tulis. Kalau tak ada buku tulis, boleh salin dalam kertas, kemudian upload dalam DC. Seterusnya Ustaz harap video pengajaran hari ini dapatlah memberi sedikit panduan pengajaran kepada anak-anak semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.